Tadi saya Wan Abdul Rahman bin Wan Ahmad daripada Koperasi Peserta Rancangan Velcro Lubuk Sirih. Soalan saya berkait dengan amanah ni lah. Kadang-kadang bila kita, contohnya kita khianat, kita terima rasuah ataupun kita ambil habuan lah, menggadaikan kepentingan terutamanya koperasi lah, bila kita duduk dalam koperasi ni. Dan mungkin dengan kaedah ni kita perlu minta maaf yang seperti mana yang Datuk kata tadi ni, kalau kita bersalah dengan Allah Ta'ala ni, kita istighfar, insyaAllah Allah ampunkan kita. Tapi bila kita bersalah dengan orang lain ni, kita menjaga kepentingan hak orang ramai, tapi kita menggadai amanah ni. Jadi kaedah macam mana kita nak buat ni? Nak minta hal lain, nak kena cerita satu persatu ke, sekian hari bulan dulu saya ada lah terima 3,000, contoh dia lagu tu lah kan. Macam mana nak buat? Itu yang pertama. Yang keduanya, ada juga yang tak berkaitan dengan keuangan. Contohnya kita ni diberi contohnya tanggungjawab untuk menjaga, contohnya kita menjaga apa-apa yang memerlukan kepada sokongan kita. Contohnya kawan ni kita berkenan, kita bagi dekat dia. Hak kawan ni kita tak berkenan, walaupun dia layak, kita tak bagi dekat dia. Ini pun macam mana nak buat ni? Dia minta pencerahan lah. Sekian. Okey, terima kasih. Pertama saya nak ingatkan dulu tentang yang dikatakan rasuah ataupun salah guna tu, dia bukan mesti dalam bentuk mata wang. Dia nak jadi salah ni, dia kadang-kadang dalam bentuk pertolongan. Dia sama juga, ataupun dalam bentuk misalnya belanja makan, sama juga, ataupun dalam bentuk dia suruh kita buat kerja. Misalnya kita nak mudah kan, kita main badminton dengan kawan kita, kita nak siapa kalah hari ni kena belanja makan, judi. Melainkan dia kata, kalau hang menang hari ni, aku belanja makan. Dan kalau aku kalah, tak apalah, itu hadiah lah. Pasal dia sepihak saja. Dia sepihak saja. Jadi dia kata, siapa kalah hari ni, maksudnya siapa kalah, dia tentu tanggung rugi. Hadiah dia tak, kita keluar. Saya kata, siapa yang dapat jawab hari ni, saya bagi sekian-sekian. Itu hadiah lah. Kalau tak dapat jawab, bayar kat saya balik. Jadi judi balik. Nak mudah bagi faham lah, awam. Okey, kalau kita ambil harta orang, harta dia kita ambil, dia patut dapat duit dia 10,000, kita kecoh, kita ambil 5,000, kita kena pulangkan balik kepada dia, ataupun minta halal ke dia. Yalah, orang kata berat lah, nanti dia marah, kenalah duit dia. Tapi kalau kita tak kecoh duit dia, orang tu bagi rasuah pada kita, menyebabkan kita bagi projek pada orang lain. Duit itu, Nabi dalam hadis tadi, dia kata, Nabi kita kena tanggung hari akhirat. Sebab tu para ulama bincang bab ni. Sebahagian mereka kata duit yang dia ambil tu, dia buat balik, dia bagi sama, dan mungkin nak bagi kat siapa duit tu, dia bagi balik lah kepada benda-benda awam yang lain. Dia tengok orang nak buat jalan awam ke, rumah anak yatim ke, orang miskin ke, dia bagi. Pasal bukan bahagian dia. Satu. Kalau dia dah habis dah, tak ada dah duit tu kat dia, tak mampu dah dia nak cari yang tu, dia minta keampunan Allah banyak-banyak di atas benda yang telah berlalu, yang dia dah tak mampu dah nak buat, di luar daripada keupayaan. Cuma dia nak tengok kadar apa dengan pemberian itu, dia telah zalim orang satu lagi. Mungkin orang satu lagi tak dapat je lah, tapi dia telah memecahkan amanah yang telah diberi oleh rakyat pada dia, urus dengan adil. Benda berlalu, dia hendaklah memohon keampunan kepada Allah, dia telah zalim orang lain. Mungkin dalam bentuk tu tak adalah direct dia zalim orang tu, cuma dia bagi pada orang yang tak berhak. Terzalimlah kawan hak lain tu sebenarnya. Kalau nak buat preparation punya bagus apa semua, tak dapat. Ini dosa. Dan kita duk tengok dalam hidup ni, duit yang tidak halal ni, walaupun dia buat rumah besar, dia buat apa, dia tidak memperolehi kebahagiaan itu.
Manusia ni kalau Allah campakkan tak bahagia, dia duduk dalam jiwa dia, bertembung dia dalam jiwa dia, bertarung dia dalam jiwa dia. Tengok rumah okey, kereta elok, resah dia. Dia kehilangan sesuatu yang dia tidak dapat beritahu. Hanya dia kena taubat dengan Tuhan. Melainkan kalau ada harta orang yang dia ambil, kontu masih ada, dia kena bagi tahu. Kena bagi balik. Kalau dia tak ambil pun harta kontu, hanya dia tak bagi kat kontu, artinya dia tidaklah ada pengambilan harta. Dia minta ampun dengan Allah. Kalau ada rasuah yang dia ambil tu yang bukan hak dia, hal tu dia letaklah di tempat-tempat yang lain. Jika dia masih ada dengannya. Tak setara mana harta yang kita makan di dunia ni. Setara mana kita makan. Manusia ni sebahagian, kita tengok kawan-kawan kita sebahagian dah pencen, tak ke mana pun yang dia ambil tu. Tidak juga membuahkan kebahagiaan yang dia cari. Duit ni kertas ya. Kertas. Tak apalah kalau dulu emas, perak. Benda ya. Kenapa manusia memburu? Kerana manusia percaya di sebalik kepingan-kepingan emas atau perak atau kepingan-kepingan kertas, dia boleh memperolehi ketenangan dan dia memperolehi kegembiraan dalam hidup dia, kebahagiaan dalam hidup dia. Dan dia lupa bahawasanya betapa ramai orang yang telah memperolehi kepingan-kepingan itu, dia tidak memperolehi apa yang dia cari. Kita dalam hidup ni pun, cuba kita tengok, kita kadang-kadang tengok kita lebih sikit pada orang kan, mungkin atau kita ada lebih sikit. Kita jangan fikir kita lebih bahagia pada orang yang lebih susah pada kita. Dia mungkin lebih bahagia pada kita. Sebab itu saya selalu buat contoh, kebahagiaan ni milik Allah. Allah menurunkan sakinah. Para ulama, Nabi Yusuf, dia bahagia duduk dalam penjara. Imam Ahmad bahagia duduk dalam penjara. Kita simpati dengan anak-anak Palestin, kita nak tahu, tapi boleh jadi anak-anak Palestin yang main bola di kamp pelarian Palestin lebih bahagia daripada anak-anak kita yang duk main game duduk di rumah. Urusan Allah, dunia sementara. Kam labistum fil ardi adada sinin, qala labisna, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Tuhan tanya di akhirat pada orang yang neraka, berapa lama kamu duduk di dunia dulu? Qalu labisna yawman, mereka kata kami duduk satu hari, aw ba'da yawmin, ataupun setengah hari. Fas'alil adin, tanyalah orang yang boleh mengira. Sebahagian kita mungkin dah pencen. Saya bagi mikrofon ni, cuba cerita sikit macam mana tu. Saya dulu ni lahir sekampung ni sekian betul ni, lepas tu masuk kerja ni, lepas tu cerita habis setengah jam, sejam habis cerita. Cerita 60 tahun je cerita. Mana semua hari-hari itu yang pergi? Dah pun pergi meninggalkan kita. Habis dalam 2 jam tak habis. Tak ada cerita banyak tu. Ada jumpa kawan tu, kawan ni, sebagai ada mati dah. Pilah balik ke tempat kita kerja dulu. Tak ada dah rasa macam dulu kerja. Orang pun orang lain dah. Pi balik sekolah kita dulu, taklah sama macam tu. Tengok, oh dulu aku ni, cikgu ni pun tak ada dah. Dunia. Allah kata mata'un ghurur, perhiasan yang membohongi kita, yang menipu kita. Kita ni delusion. Kita duduk dalam penipuan. Sebab tu, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, wahai insan, apa yang telah menipumu berhubung dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Apa yang menipumu? Apa yang tipu kita? Sebahagian ulama tafsir kata Allah meletakkan jawab fi soal, wada'al jawab fi soal, letakkan jawapan dalam soalan.
Pasal apa kita tertipu? Pasal Allah tu karim, pemurah. Apa yang tipu kita? Berhubung regarding your Lord, the most generous, yang sangat pemurah. Sebab apa? Pasal Tuhan pemurah. Kita duk tipu ambil duit rasuah pun duk hidup pakai gelang banyak, dia biar kita sampai hari dia ambil tindakan kita. Dia bagi peluang. Tiba-tiba kita mai satu masa, ya Allah, banyak benda tak betul dulu aku buat. Rahmat dia, dia bagi kita ingat sebelum kita mati. Kita nak baiki benda ni. Sebahagian benda kita nak baiki itu memang berat, nak kena pergi bagi balik. Tapi kita tanya dia, dulu sebenarnya saya ambil harta Tuan, kalau Tuan halalkan saya terima kasih, saya pun tak tahu ada apa lah ni. Kalau Tuan nak suruh bayar, saya pun tak tahulah nak kena berhutang pula. Mungkin masa tu dia kata, aku tak sangka macam tu dulu, perangai macam tu. Mungkin sehari, 2 hari, tapi habis. Tak apalah, nak buat macam mana. Walai, mudah-mudahan. Kalau dia dah tak ada, boleh bagi waris dia, bagi balik. Kalau dah cari dah tak ada dah, letaklah benda tu di mana-mana tempat baik. Niat hak tu dia punya sedekah dia. Dia cari dah tak jumpa dah. Tak ada nas yang kata macam tu. Sebutan cadangan sebahagian para ulama. Allah Ta'ala. Okey.